من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Saudara yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pagi ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita dalam surah Ad-Duha yang menjelaskan kan, surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah ataupun surah Al-Syarh, surah Alam Nashrah, dalam setengah sebutan disebut surah Alam Nashrah, yang datang selepas surah Ad-Duha ni nanti membincangkan tentang tema utama yang dibincangkan ini adalah tentang penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang sunnah ataupun peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam yang akan berlaku kepada mereka-mereka yang menyeru ataupun mengajak kepada kebenaran, dan juga sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sunnah yang sebenarnya merupakan penjelasan kepada perjalanan kehidupan yang dilalui oleh orang yang beriman, yang melaksanakan peranan membawa mission Rasulullah, mission Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah kepada manusia ini. Semalam kita telah menjelaskan ayat, ataupun kita membaca ayat, sama-sama membaca ayat yang disebut oleh dalam surah Ad-Duha ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan prinsip yang penting daripada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ini, antaranya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari yang akan datang itu adalah lebih baik daripada khairun laka, kepada kamu, daripada permulaan. Dalam bentuk apa lebih baik ini? Dijelaskan dalam ayat yang seterusnya, ayat kelima itu kan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lebih baiknya kemudian itu akan jadi lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hati engkau puas dengan apa yang engkau lalui ini. Jadi kebaikan masa depan ini datang dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala memberi kejelasan kepada Rasul SAW, dan juga peraturan ini juga akan berlaku kepada semua orang yang beriman, yang melalui jalan yang ataupun
jejak langkah yang sama yang telah dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka juga akan melalui peraturan yang sama, kan, iaitu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati mereka redha dan puas dengan apa yang mereka lalui, kan. Kemudian ayat yang ke-6 ini, kan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang disebut daripada ayat 4 dengan 5 ni, tentang peraturan yang Allah Subhanahu wa taala yang telah dilalui sebenarnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah, kalau kamu perhatikan betul-betul, yang kamu himbau kembali perjalanan yang telah kamu lalui, wahai Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati kamu sebagai seorang anak yatim dulunya, lalu dia melindungimu. Dulu kamu adalah anak yatim, tapi pengalaman yang kau lalui sebagai anak yatim ini, adalah pengalaman yang sebenarnya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang nak dijelaskan di dalam ayat ni, implikasi yang kita dapat pelajari daripada ayat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasul, dulu ketika mana kamu hidup sebagai anak yatim, kan, dengan pemergian ibumu, kan, sebelum itu bapa ayah Rasulullah SAW juga telah meninggalkan dia, kan, kemudian ibu Rasulullah SAW juga wafat ketika mana umurnya masih lagi amat kecil, kan. Dia ketika mana dia di Rasulullah SAW ditinggalkan bersama keluarga dia di Madinah, keluarga sebelah ibu dia, kan, di Madinah. Kemudian dalam perjalanan itu, kan, ketika mana dalam perjalanan pulang, ibu dia meninggal pula, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menghimbau kembali, kan. Sebenarnya apa yang kamu lalui itu adalah merupakan satu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebut di dalam ayat yang ayat 3, kan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan engkau dan tidak juga membenci engkau, kan. Jadi ini yang diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ketika mana engkau dulunya anak yatim, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melindungimu, kan. Dalam keadaan sebagai anak yatim itu pun sebenarnya perjalanan engkau disusun begitu rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab Allah nak menjelaskan kepada Rasul SAW bahawa ini adalah peraturan, sunnah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dilalui oleh manusia. Apa buktinya? Engkau tengok kembali, lihat kembali pada pengalaman telah engkau lalui, kan? Ini juga anjuran kepada semua orang yang beriman, kan? Kesusahan yang dia lalui ataupun tekanan, kesedihan ke dan sebagainya yang dilalui di dalam perjalanan kehidupan itu adalah merupakan satu keperluan sebenarnya, kan? Malah dalam keadaan itu pun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kan, untuk membuktikan bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukanlah sebenarnya Allah jadikan keadaan itu untuk ataupun membuktikan bahawa engkau ditinggalkan oleh Allah, ataupun
kerana Allah membenci engkau. Tapi apa yang dilalui itu sebenarnya adalah satu keadaan yang penuh ataupun set up, kita kata, kan? Satu keadaan yang Allah SWT rancang begitu rupa, kan? Dalam keadaan Allah melindungi engkau ketika mana engkau melalui perjalanan itu selangkah demi selangkah, kan? Jadi kan? Sebab apa? Ketika mana engkau yatim, kan? Perhatikan saja, kan? Allah telah menjadikan Rasul ini sebagai anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan terhadap dia oleh datuk dia, kan? Allah melindungi engkau, kan? Kerana datuk Rasulullah SAW melindungi dia, kan? Allah SWT melalui datuk Rasulullah SAW ni mengambil alih menjaga dia, kan? Dan dengan penuh kasih sayang. Sedangkan datuk Rasulullah SAW ni adalah merupakan ketua kaum, kan? yang terkenal, kan? Dan membesarlah Rasulullah SAW bersama datuk ni dengan penuh kasih sayang dan dia hormati, kan? Sebab datuk dia memandang dia sebagai seorang yang ada sifat yang baik yang tersendiri, kan? Rasulullah SAW ni adalah orang yang Al-Amin, yang dipercayai, kan? Sejak daripada kecil dia ada kelebihan-kelebihan yang dihormati oleh penghormatan, dengan penuh penghormatan oleh datuk. Dan kemudian datuk dia meninggal pula, Allah SWT yang menyusun dia tinggal dengan bapa saudara dia pula. Bapa saudara dia juga adalah bapa saudara yang mewarisi kedudukan daripada datuk dia. Abu Talib ni mewarisi kedudukan daripada Abdul Muttalib, kan? Di antara banyak bapa saudara dia, maka Abu Talib inilah yang mewarisi kedudukan daripada datuk. Dan kemudian Allah SWT menyusun, kan? Mengingatkan beliau, cuba kamu perhatikan baik-baik, siapakah yang telah menimbulkan perasaan kasih sayang dan juga penghormatan kepada kamu, sehingga Abu Talib, kalau kita baca dalam sirah ni, dalam sejarah ni, dia melindungi Rasulullah SAW lebih daripada anak dia sendiri. Pada ketika mana Rasulullah SAW mendapat tekanan, kan, kemudian, kan, bertahap selepas diangkat menjadi Rasul, masih lagi di atas hubungan dia dengan bapa saudara ni, maka bapa saudara dia inilah yang mempertahankan dia, melindungi dia, kan? Walaupun bapa saudara dia tidak memeluk Islam mengikut riwayat yang kuat, kan, sehinggalah akhir hayat dia, kan? Jadi ini adalah merupakan penyusunan dan perancangan Allah SWT. Semuanya dirancang begitu rupa oleh Allah SWT, kerana Allah SWT hendak melalukan engkau dengan peraturan dan sunnah, bahawa peraturan penting ini, bahawa pasti semua orang yang nak melalui perjalanan ini, memikul tanggungjawab dan risalah ini, dia akan melalui tempoh pembentukan kepribadian ini, kan? Sehingga dia Rasulullah SAW menjadi orang yang benar-benar kukuh kedudukan jiwanya, kan? Sebab bukankah kami telah menjadikan engkau membesar dalam keadaan penuh perlindungan yang oleh suasana ataupun kedudukan yang kau lalui bersama keluarga, datuk dan juga bapa saudara kamu, kan? Walaupun ketika itu sebenarnya masyarakat tidak memandang tinggi dan belas kasihan kepada anak yatim, kan? Tapi kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam surah ayat-ayat sebelum ni, kan? Surah Al-Fajr contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang keadaan ini, kan? Kalla bal la tukrimunal yatim, kan? Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Ini adalah keadaan masyarakat pada masa itu, kan? Anak yatim ni terbiar, kan? Dan tidak dipandang tinggi dalam masyarakat. Tetapi Allah SWT menjadikan sebaliknya untuk kamu, kan? Kerana kamu telah dilindungi dengan Allah SWT menjadikan hati
datukmu dan juga bapa saudara kamu, kemudiannya rasa kasih sayang dengan Allah campakkan rasa kasih sayang ini dan hormat kepada Rasul SAW dalam hati datuk dan bapa saudara dia. Dan ini adalah bukti bahawa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah SWT tidak meninggalkan engkau dan tidak juga benci pada engkau. Tapi ini adalah satu perkara yang mesti engkau lalui. Itu adalah mesej yang dijelaskan oleh ayat ini, kan. Bukan saja Rasulullah, malah ini juga adalah sunnah dan peraturan yang Allah SWT dengan penuh hikmahnya melalukan ini kepada Rasulnya, supaya orang yang beriman kemudiannya tidak merasa perasaan yang sama, kan. Apabila Rasul yang dikasihi oleh Allah SWT, yang kedudukannya terbaik di kalangan manusia, juga telah dilalukan oleh Allah SWT dengan pengalaman, dengan peraturan yang sama, maka apalah yang menjadi persoalan yang perlu difikirkan lagi oleh orang-orang yang beriman yang kemudiannya, kan, ketika mana mereka melalui perjalanan yang sama, dia adalah sebahagian daripada hakikat yang akan menyebabkan jiwa manusia, jiwa orang beriman menjadi melalui pengalaman kesusahan ini dengan mudah, kan? Kerana memahami hakikat melalui penjelasan Allah SWT ni, kan. Kemudian Allah SWT menghimbau, kan, kembali juga, kan, dalam ayat yang seterusnya Allah SWT menjelaskan wa wajadaka dhalla fahada. Bukankah wa wajadaka, engkau sebenarnya mendapati, kan, wa wajadaka, Allah mendapati engkau sebagai seorang yang dhalla ni sebenarnya perkataan dia sesat, kan, tapi dalam ayat ini dhal ini merujuk kepada keadaan yang tidak pasti yang dilalui Rasul SAW dalam menentukan bagaimana dia seharusnya melaksanakan kebaikan. Sedangkan apa yang dia lihat dalam masyarakatnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima hati kecil, ya, kan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum turunnya wahyu, ini adalah juga zaman fatrah, gitu, kan. Orang yang hidup di dalam tempoh ini, termasuklah Rasulullah SAW sendiri, sebelum diangkat menjadi Rasul, berada di dalam zaman ini. Zaman di mana tidak jelas lagi yang mana yang merupakan petunjuk yang sebenarnya, kan. So, mereka tak ada kontak dan ada hubungan dengan ahli kitab melalui berita-berita yang sampai. Begitu juga contohnya Waraqah bin Naufal, kan, dia terlibat dengan mereka, belajar daripada bahasa Ibrani dan sebagainya, belajar kitab ni, kitab Taurat dan Injil. Tapi kebanyakan daripada manusia pada ketika itu, hatta yang hatinya merasai sesuatu yang tak kena kepada apa yang berlaku dalam masyarakat ni, kan, mereka berada dalam keadaan yang tertanya-tanya, mencari-cari, kan. Ketika mana mereka tidak meredai apa yang berlaku dalam masyarakat mereka, mereka tidak bertemu lagi satu yang ultimate daripada Allah SWT yang akan membimbing mereka, satu yang mutlak daripada Allah SWT yang menjelaskan tentang keadaan ini, kan. Jadi Allah SWT jelaskan wa wajadaka dhallan fahada, kan. Dalam keadaan kami mendapati engkau dalam keadaan bingung, mencari, kan, apakah rumusan yang dapat dilakukan untuk berhadapan dengan masyarakat dia, kan, maka kami telah memberi petunjuk kepada engkau, kan. Jadi ini banyak sebenarnya diceritakan juga dalam riwayat-riwayat, kisah-kisah yang ahli fatrah ni, kita katakan,
ada setengah-setengah daripada mereka ni yang hatinya inginkan kepada kebaikan, tapi mereka tak tahu nak buat apa. Akhirnya mereka akan pergi ke depan Kaabah ni, duduk menghadap kepada Kaabah ni, dan dalam keadaan mereka merasakan mereka melakukan itulah yang terbaik yang mereka boleh buat, kan. Dalam riwayat-riwayat menceritakan keadaan ni, kan. Ini juga sebenarnya keadaan yang sedang melatari Rasulullah SAW. Sebab itu sebelum kerasulan, beberapa tahun sebelum kerasulan ni, apa yang dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali dia pergi ke Gua Hira, kan. Kerana tak tahu, kan, nak buat macam mana. Kepada orang-orang yang nak menjadi soleh dalam masyarakat, nak memperbaiki diri dia, tak mahu mengikuti jalan yang rosak ni, yang bobrok kita kata, kan, yang rosak yang berlaku dalam masyarakat ini, maka dia nak buat macam mana, kan. Inilah antaranya Rasul SAW pergi ke Gua Hira, duduk bersendirian, kan. Tapi Allah SWT menjelaskan sebenarnya ini adalah, kan, petunjuk daripada Allah SWT yang membimbing engkau melalui jalan-jalan ini, sehinggalah kemuncak kepada petunjuk ini datangnya wahyu yang menjelaskan kepada engkau apa yang menjadi persoalan dan juga kebingungan kepada pemikiran kau, kan. Wa wajadaka dhallan fahada, kan. Jadi ini juga adalah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sebab sebenarnya, dan juga kalau kita lihat juga perkara yang sama juga sebenarnya telah dilalui, Allah SWT menjelaskan, dilalui oleh mereka-mereka yang terdahulu daripada Rasul SAW. Nabi Ibrahim sendiri, kan, dalam ayat menceritakan dia mencari-cari, kan, ketika mana sebelum datang wahyu dan petunjuk daripada Allah SWT, dia tercari-cari. Tapi Allah SWT menjelaskan bahawa pencarian itu sebenarnya adalah merupakan juga proses yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada mereka yang melalui perjalanan ini, kan. Sebab ada manusia yang, kan, mereka-mereka yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut sebagai hari ini yang istilah kita sebut berhijrah, kan. Hijrah, kan, bertukar daripada keadaan yang tidak faham kepada keadaan yang faham, kan. Tapi sebelum seseorang bertukar kepada keadaan yang faham ni, yang mencetuskan dalam hati dia untuk mencari kebenaran ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatan ini juga sebenarnya ingatan kepada semua manusia. Perhatikan balik perjalanan hidup kamu, kan. Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya yang telah menyusun perjalanan kamu ni, mendetikkan dalam hati kamu, dalam keadaan kebingungan ini, jalan-jalan ataupun arah yang membawa kamu kepada akhirnya memahami. Seolah-olahnya turunnya wahyu, seolah-olah macam itulah tahap fatrah yang di mana akhirnya Allah SWT membuka kebingungan kamu ni, menyelesaikan kebingungan kamu ni dengan menjelaskan hakikat dia. Itu adalah perjalanan, kan. Dan ini sebenarnya adalah merupakan satu hikmah yang besar, kan. Jadi kerana itu mereka yang tidak memerhatikan kembali tidak akan memahami sunnah ketentuan Allah SWT. Bila Allah menjadikan perjalanan itu sebegitu, maka dia adalah perjalanan yang penuh dengan sebenarnya membentuk juga, kan. Sebab itu dalam hadis juga disebut khairukum fil jahiliyah, yang terbaik di kalangan kamu masa jahiliyah adalah khairukum fil Islam, kan. Yang terbaik juga ketika mana dia Islam, kan. Jadi inilah perjalanan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara contohnya ayat 52, kan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab, kan. Walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina
wa innaka lanahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami mewahyukan kepada kamu wahyu Al-Quran ni dengan perintah kami, petunjuk yang datang pada, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab ni dan tidak perlu mengetahui apakah iman itu, tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk, kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah SWT menjelaskan bahawa Allah lah yang memberi bimbingan dan petunjuk ni dalam perjalanan kehidupan kita, kan. Perhatikan kembali, kan. Dan pasti kamu akan merasa amat bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kamu lalui ini yang membawa kamu kepada petunjuk, kan. Cuma peraturan Allah SWT juga yang lain yang kita telah baca dalam ayat yang lain ialah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mahu kepada petunjuk ni, kan. Orang yang tidak mahu, dia sendiri akan disesatkan oleh perjalanan kehidupan dia ni, kan. Itu satu peraturan yang sunnah Allah SWT yang juga kita telah lalui dalam dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain, kan. Ini juga dilalui oleh contohnya Nabi Yusuf, kan. Dalam ayat 3 surah Yusuf, Allah SWT menjelaskan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa inna kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan ini termasuklah orang yang tidak mengetahui. Sebelum datangnya wahyu Allah SWT ini, Rasulullah SAW dalam keadaan yang tidak mengetahui tentang semua perkara-perkara ini, kan. Datangnya kisah Nabi Yusuf ini menceritakan kepada kamu bahawa pengalaman yang kamu lalui ini juga telah dilalui Nabi Yusuf dalam keadaan Allah SWT mendatangkan penderitaan, kesusahan kepada hidup dia, tapi akhirnya diganti dengan kebaikan dan kesenangan, kan. So ini adalah peraturan yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu daripada kamu juga, kan. Sedangkan sebelum ni kamu tidak tahu semua hakikat-hakikat ini, kan. Tapi Allah SWT lah yang telah, kan. Kamu sebelum ini dhalla ni bukan kita terjemahkan sebagai bingung, kan, bukan sesat, kan, dalam keadaan yang tidak mengetahui tentang wahyu ni. Sebab benda ni tidak akan dapat didapati oleh manusia sendiri. Dalam mencari sehebat mana manusia mencari, dia tidak akan dapat berjumpa dengan jalan ini. Hanya Allah SWT jalan ini datang daripada wahyu saja yang akan menjelaskan perkara yang sebegini, kan. Begitu juga wawajadaka ilam fa'aghna, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepada kamu. Jadi kekurangan ini dia ada dua, kan. Satu kekurangan kebendaan, kan. Tapi yang lebih besar daripada kekurangan ini juga adalah kekurangan dalam bentuk kecukupan rohani, kan. Walaupun Allah telah memberi kecukupan kebendaan kepada Rasulullah SAW melalui kekayaan Khadijah, isteri dia, kan, radhiyallahu anha, itu juga penyusunan Allah SWT. Namun yang lebih utama sebenarnya ialah kecukupan di sini ialah kepuasan sebenar, kan, yang disebut dalam ayat sebelumnya, ayat 5, kan. Kepuasan yang sebenarnya adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kan. Kami akan memberikan kurnia kepada kamu dan dengan itu hati kamu menjadi puas, kan. Kepuasan hati ni, keredaan hati bukan datang daripada kebendaan, kan. Dia datang daripada pemberian dalam bentuk semalam kita sebut tentang hakikat bagaimana Allah SWT menimbulkan kepuasan, keredaan dalam hati manusia, kan. Ini adalah kecukupan, pemberian dalam bentuk kecukupan rohani. Allah memberikan perasaan kecukupan kepada jiwa Rasulullah SAW walaupun tidak dengan kebendaan yang mewah, kan. Seperti yang ditunjukkan dalam praktik hidup Rasulullah SAW sendiri, kan. Sebab Rasulullah SAW dia tidak membesar, walaupun dia membesar bersama dengan ketua kaum dia, tapi dia tidak membesar dalam kemewahan, kan. Sebab itulah pembawaan ini
adalah pembawaan yang dibentuk oleh Allah Subhanahu Taala sebenarnya, kan? Supaya kamu menjadi puas dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Taala tentukan perjalanan hidup kamu. Kamu tidak membesar dalam kemewahan dan akhirnya menjadi seperti mana anak-anak orang-orang yang kaya, kan? Kamu membesar dalam keadaan yang penuh kan, kepuasan hati, keredaan hati, walaupun tidak dibesarkan dalam keadaan kemewahan, kan? Dan sebab Allah mencukupkan kamu, fa'aghna, kan? Aghna ni sebenarnya ghina ni maksud dia kekayaan, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah mencukupkan kamu dengan kekayaan di hati kamu yang puas dan redha dengan apa yang kamu lalui, kan? Sehingga keadaan tidak merosakkan kamu. Banyak juga orang-orang yang miskin dan sebagainya, kan, yang melalui kehidupan dengan keadaan yang amat sederhana, tapi mereka memberontak dan menjadi orang yang rosak kehidupan mereka, kan? Tapi Allah SWT menjelaskan kepada Rasulnya, wa wajadaka ailan, engkau seorang yang kekurangan, maka kami fa'aghna, kami telah mencukupkan engkau dengan keperluan hati yang puas dengan apa yang engkau lalui, kan? Jadi insya-Allah kita berhenti dulu di situ. Ini adalah ayat yang kita baca hari ini adalah merupakan ayat yang Allah SWT mengingatkan kembali, kan, menjadi satu pengajaran penting kepada kita juga sebenarnya, bahawa ada perjalanan sebenarnya, kan? Kalau kita ingat kembali, kan, perjalanan kita lalui sendiri, bagaimana kita menjadi seperti mana hari ini, itu adalah semuanya adalah merupakan rahmat dan juga pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ini juga pembuktian Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tidak meninggalkan manusia, kan? Malah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya sendiri melalui pengalaman ini, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing dan juga melindungi dia, kan? Sehinggalah dia menjadi seorang yang benar-benar terbentuk kepribadian dia, kan? Dah hidup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.